intisyari syahwat. Syahwat itu ditayang-tayangkan. Wa qillati ahlil khair, dan sedikitnya orang-orang baik. Fatara ar-rajula yusbihu mu'mina. Kamu melihat mungkin seorang individu berpagi-pagian dalam keadaan dia mukmin, wa yumsi kafirah, dan waktu petang dia menjadi kafir. La yathbutu ala hal, yang mana keadaannya tidak tetap pada satu keadaan. Kepercayaannya tu tak kuat. Pagi beriman, petang kufur, ataupun mungkin sebaliknya. Di sini penulis bawa satu hadis yang menjadi pegangan dia ataupun yang menjadi bukti apa yang dicakap tu betul. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala. Hadis ni tuan-tuan hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud ya, nanti dekat-dekat nak datang kiamat, Nabi kata apa? Badiru bil a'mal. Kan? Hendaklah kamu bersegera melakukan amalan. Kamu berlumba dengan melakukan amalan, kerana nanti akan datang fitan. Kerana nanti akan datang fitan ni maksudnya bencana. Kaqita'il lailil muzlim, yang mana bencana itu sifatnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Malam ni ada waktu dia berbulan, ada waktu dia tak ada bulan. Malam yang tak ada bulan jadi gelita. Terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada lagi elektrik pada masa tu. Kita mungkin pada hari ni kalau malam pasang lampu kira cerah balik macam siang lah. Tapi pada zaman dulu lampu yang terhad, kalau ada lampu pun belita je lah kot kan. Jadi zaman tu malam yang tidak ada bulan kan. Malam yang tidak ada bulan, pada waktu tu kita tak nampak apa melainkan terpaksa mencari pelita ataupun penyuluh. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada kita apa dia? Nabi nak bagi tahu akan ada satu zaman di mana bencana akan turun dan kita tak tahu mana satu yang betul ataupun tidak. Dan cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan beramal. Cara untuk menyelamatkan diri ya, adalah dengan kita melakukan perkara-perkara baik. Perkara-perkara yang telah sabit di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Kerana benda tu confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang kita tak pasti betul ke tak ni kan? Yang ni betul ke benda yang disuruh dalam agama, kita tinggalkan dulu. Ya, sebab apa? Sebab yang betul-betul menyelamatkan waktu fitan, yang betul-betul menyelamatkan waktu bencana turun sehingga kita tak pasti mana satu yang betul yang salah, ialah kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya sebut dulu lagi, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Huzaifah ibnul Yaman ya, yang mana kata Huzaifah pada waktu tu Nabi kata pada Huzaifah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Yang bermaksud ya, sesungguhnya sesiapa ya, yang hidup lama selepas ketiadaanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kamu kena ikut sunnah aku. Ya, bila Nabi SAW bagi tahu siap-siap, bila Nabi tak ada, orang akan mula berpecah. Yalah, zaman dulu Nabi ada.
Bila Nabi ada ni, dia tak jadi pecah banyak. Sebab apa? Sebab Nabi tu menjadi pemutus. Sebab Nabi terima wahyu kan. Mungkin orang ni tafsir macam ni, orang ni tafsir macam ni. Nabi ada, so pergi tanya Nabi lah. Nabi kata tafsiran ni betul. Nabi kata pandangan dia lah betul. Tapi bila Nabi dah tak ada, bila Nabi dah tak ada, so siapa nak jadi pemutus? Maka kembali kepada sesuatu yang pasti, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata, "Alaikum bisunnati." Kamu kena pegang sunnah aku bila orang berbeza pendapat. Bila orang mula berbantah-bantah, kamu peganglah sunnah aku. Kerana sunnah inilah yang menjamin amalan tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia ada jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berlakunya zaman di mana kita tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul, bencana kuat, macam gelap gelitanya malam, pada waktu tu beramallah. Beramallah. Kenapa kena beramal? Kerana inilah yang akan membantu kita untuk selamatkan diri daripada godaan. Sebab kita tak boleh tipu tuan-tuan. Ibadah memberi kesan pada peribadi. Ibadah memberi kesan kepada iman. Sebab tu kalau kita duduk dalam masjid, kalau katalah kita ni, orang kata apa, melazimi masjid umpamanya, kita susah dalam masjid nak buat dosa, bahkan orang akan tengok pelik. Sebab apa? Sebab masjid tempat yang orang melazimi ibadah. Jadi bila berlaku bencana besar, bila berlaku fitnah yang besar, maka Nabi SAW perintahkan kita untuk beramal. Sebab itu Imam Nawawi, sewaktu dia huraikan hadis ni, dia kata apa? Al-hasu, makna al-hadis, al-hasu ala al-mubadarah ila al-a'mal salihah qabla ta'azzuriha wal-ishtighali anha bima yahduthu min al-fitan asy-syaghila wal mutakathirah al-mutarakimah katarakumi zulamil laili al-mudlim. Kan? Makna hadis ni kata Imam Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa kita untuk bersegera melakukan amal-amal saleh sebelum kita tak mampu nak buat. Waktu ada masa ni buat cepat-cepat. Waktu ada peluang ni buat cepat-cepat. Takut-takut nanti dah tak mampu nak buat. Wal ishtighali anha. Takut kita tersibuk. Sebab apa tersibuk? Mungkin bencana tu akan menyebabkan kita huru-hara. Mungkin bencana yang banyak itu menyebabkan kita berada dalam gelap gelita. Sebelum berlakunya zaman fitan, sebelum datangnya bencana, amal ibadat buat bagi banyak dulu supaya kekuatan jiwa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi, wa wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naw'an min syada'ib tilkal fitan. Di antara fitnah yang akan berlaku yang paling dahsyat, salah satu fitnah ataupun bencana yang paling dahsyat yang akan berlaku dekat-dekat nak kiamat, kata Imam Nawawi, wa huwa ayyumsi mu'minan thumma yusbihu kafiran aw aksuhu wa hadha li'izamil fitan yanqalibul insan fil yawmil wahid hadha at-taqallub. Yang mana hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, di antara fitan yang terbesar, di antara bencana yang terbesar, ialah Nabi kata apabila seseorang individu paginya beriman, petangnya kufur, ataupun sebaliknya. Kenapa jadi macam tu? Mungkin kerana bencana yang datang itu terlalu dahsyat. Mungkin kerana bencana yang datang itu terlalu kuat, sehingga manusia ni boleh pagi beriman, petang kufur. Kufur ni boleh jadi dengan makna yang betul, boleh jadi dengan makna yang benar. Yang dalam erti kata apa? Dalam erti kata memang kafir betul-betul lah. Pagi tadi elok je beriman, tapi kan petang jadi kafir lah. Kan? Petang jadi kafir. Pasal apa petang boleh jadi kafir? Bencana yang sangat kuat, sehingga manusia tak boleh tahu dah mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Ini musibah besar. Ini musibah yang sangat dahsyat yang akan berlaku pada manusia. Tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu kita bila hidup di zaman yang hampir-hampir nak berlaku bencana besar ni, kita kena lazimi amal ibadah. Kerana amal ibadah inilah
yang akan menjadikan iman kita sedikit kuat apabila nak berhadapan dengan zaman fitnah ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, akan muncul satu zaman di mana manusia boleh berubah-ubah imannya, boleh menjadi kafir, boleh menjadi mukmin hanya disebabkan kerana inginkan kepada habuan dunia. Sebab tu Nabi kata apa? Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Salah seorang daripada mereka menjual agamanya dengan habuan dunia. Tuan-tuan cuba bayangkan, bagi kita agama ni satu benda yang sangat bernilai lah kan. Tapi ada di kalangan manusia yang kadang-kadang sanggup jual agamanya kerana kepentingan dunia. Dan kafir ni boleh jadi kafir betul, boleh jadi kufur nikmat. Kan? Kufur nikmat ni mungkin banyaklah berlaku, tapi kafir betul-betul ni kita belum tengok lagi lah. Tapi ada tak orang yang meninggalkan agama kerana dunia? Ada saja. Kan? Orang yang meninggalkan ajaran agama hanya semata-mata kerana nak dapatkan dunia ada. Kadang-kadang kerana apa? Kerana terkesan dengan orang kata apa, fitnah ataupun terkesan dengan syubuhat, kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang bukan Islam. Contohlah kan, dia kaji-kaji pasal Syiah terus jadi Syiah terus. Asalnya dia Sunni. Dia kaji-kaji pasal Kristian, dia jadi Kristian terus. Sebab apa? Propaganda dia terlalu kuat umpamanya. Propaganda yang terlalu kuat menjadikan dia akhirnya tunduk. Ini fitnah. Ini bencana. Begitu juga kadang-kadang dia menjadi pagi menjadi mukmin, petang menjadi kafir ataupun malam menjadi kafir. Sebab apa? Sebab mungkin kerana dia mengejar habuan dunia dia. Yang mana kalau tak jadi macam tu, tak dapat kedudukan umpamanya. Tak dapat kemasyhuran umpamanya. Tak dapat kuasa umpamanya. Ini semua kadang-kadang kita pun jadi pelik tuan-tuan. Ya? Bagaimana manusia sanggup untuk kita kata apa, mempergadaikan sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang tidak kekal. Tapi mungkin orang kata kat kita kan, kalau ustaz tak kena lagi boleh lah. Nanti kalau kena uji nanti baru tahu. Sebab itu kita diminta untuk menjauhkan diri kita daripada fitan, daripada terkena bencana. Larikan diri. Kan? Kerana apa? Larikan diri kerana itu lebih selamat daripada kita terjebak. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata innaha satakunu fitanun, sesungguhnya akan berlaku bencana yang besar. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi fiha. Orang yang duduk pada waktu bencana tu datang lebih baik daripada orang yang berjalan. Kan, lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi fiha. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang terus masuk ke dalam bencana tersebut. Sebab itu golongan sahabat ketika mana berlakunya pergaduhan sesama Puak Ali dan Muawiyah, kebanyakan daripada sahabat tak melibatkan diri. Sebab apa? Sebab benda ni mengelirukan. Tak tahu mana satu yang betul. Kan, benda ni bahaya. Jadi mengasingkan diri lebih baik. Sama juga kita di zaman media sosial ni tuan-tuan. Di zaman media sosial ni, kadang-kadang manusia ni mereka sudah ada pendirian dan mereka tak mau dengar penjelasan mana daripada mana pun. Yang penting dia kata saya punya pendirian yang ni. Kadang-kadang kita belum dengar pun lagi mana-mana pandangan, kita dah hentam dulu. Ini pun salah satu daripada bencana. Kan tadi sebelum ni lah pasal kopok lekor tu kan, saya dah sebut saya bukan masalah pada pandangan yang nak pegang pada pendapat yang kata isi perut ikan tu najis. Silakan pegang pendapat tu, tak ada masalah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tu sendiri ada pandangan, walaupun pandangan tu taklah pandangan yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, tapi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang kata isi perut ikan tu tak najis. Maksudnya boleh dimakan. Ataupun kita kata kalau ada dan bercampur dengan ikan, kita boleh makan ikan tu. Tapi ada hamba Allah ni kadang-kadang dia tak nak faham pun. Kan? Dia tak nak faham. Dia bagi tahu kat saya, dia kata ustaz, rumah saya ada teri ikan banyak. Ustaz nak, kalau ustaz nak makan boleh datang ambil, boleh buat goreng celup tepung. Saya kata la ilaha illallah. Bukan itu yang menjadi pertikaiannya. Yang saya tak setuju dengan ustaz pujaan kamu tu adalah dia
sebut masuk neraka pada satu perkara yang dia anggap haram sedangkan benda tu dah khilaf. Susah saya nak faham dengan orang awam ni. Bukan saya kata benda tu salah untuk awak pegang. Awak nak kata benda tu haram sebab najis, haram dimakan, silakan. Tapi bila kita kata haram dimakan, haram. Tapi adakah dia confirm ahli neraka? Tidak. Dia tak confirm ahli neraka. Neraka dengan syurga ni Allah Ta'ala yang tentukan. Kita pernah buat dosa. Tuan-tuan pernah buat dosa. Bukan itu bukan maksum. Tapi buat dosa haram tak? Haram buat dosa ni. Tapi confirm ke ahli neraka? Tidak. Kita doa pada Allah supaya kita tak masuklah. Kan? Itu yang saya bantah. Tapi ada orang dia tak mau faham pun. Kan? Dia nak pegang pada pendapat yang najis sampai dia kata apa? Dia kata kat saya, kalau tak najis bolehlah makan perut ikan tu. Makan satu hal, tak najis satu hal. Hingus kita bukan najis. Siapa ambil hingus pergi goreng celup tepung? Ada? Ambil teh hidung sendiri goreng celup tepung. Teh hidung kan najis. Teh hidung tak najis tapi tak ada orang makan. Sebab kotor. Bukan semua benda yang kotor itu najis. So, kita hidup di zaman fitan. Kita hidup di zaman fitnah. Zaman di mana orang tak berapa faham pun. Dia mementingkan apa? Dia mementingkan ustaz dia. Dia mementingkan pujaan dia. Ini bahaya, tuan-tuan. Ini sangat-sangat bahaya. Sebab itu pengarang kata apa? Dia kata wal muradu bil hadis al-hasu 'ala al-mubadarah ila al-a'mal salihah. Lebih kurang sama macam Imam Nawawi sebut tadi. Imam Nawawi sebut habis sama dan saya telah huraikan tadi, iaitu memang dinukil pada Imam Nawawi pun, iaitu keadaan di mana bencana tu turun gelap gelita sampai orang tak tahu mana satu betul, mana satu salah, dan orang boleh bertukar agama dalam sekelip mata sebab menjual agama dengan habuan dunia. Baik. Kemudian kata Syekh, wa hadha wasfun li zamanin yad'afu fihi dinur rajul wa takthuru alayhi syubuhatu fi dinihi ma'a jahlihi bi dinihi aslan fayatruku dinahu aw yataza'za'u thabatuhu 'ala ad-din bi'aradin dunyawi wa maslahatin syakhsiyah wa asdaq waqi'in li hadzal hadith huwa asruna al-hadir. Dia kata ini merupakan satu sifat bagi zaman yang mana agama seorang individu menjadi lemah padanya. Maksudnya bila boleh tukar agama, pagi beriman, malam kafir, lemah sangatlah iman dia tu. Ataupun malam kafir, malam beriman, siang kafir, maksudnya lemah sangat iman tu. Sebab boleh tukar dalam sekelip mata. Wa takthuru alaihi syubuhat. Dan di mana zaman tu pun bukan kata agama saja lemah. Takthuru alaihi syubuhat. Kekeliruan terhadap agama pun menjadi banyak. Tuan-tuan Google aja macam-macam web hari ni yang menyebarkan tentang kekeliruan terhadap Islam. Yang menyebarkan hadis-hadis yang sahih, lepas tu dia hentam. Hari ni kalau tuan-tuan buka, bahkan kalau mungkin tuan-tuan jumpa pun manusia yang boleh berhujah dengan kita menggunakan hadis Bukhari dan Muslim, yang mana mereka menyebarkan kekeliruan. Tapi orang Islam mungkin tak boleh nak jawab pun. Bukan kerana Islam tak betul, tapi kerana lemahnya pegangan agama kita, kerana jahilnya kita terhadap agama kita. Kan? Kerana jahilnya kita terhadap agama, mungkin menyebabkan kita tak boleh jawab pun. Pasal apa umat menjadi lemah? Pasal apa umat menjadi jahil? Sebab umat banyak disibukkan dengan benda-benda yang bukan ilmiah. Umat disibukkan dengan benda-benda yang bukan memberi manfaat untuk agama mereka. Tak diberikan ilmu. Bila kita nak bagi ilmu, tak boleh mengelirukan masyarakat. Belajar tinggi-tinggi, belajar lama sampai keluar negara, diberikan beasiswa. Tak boleh ceramah dalam masjid. Pasal apa tak boleh? Mengelirukan masyarakat. Nanti masyarakat keliru. Jadi masyarakat tak faham. Sampai situ je lah masyarakat punya taraf. Yang kita sendiri biarkan perkara itu berlaku. Kan? Tapi kalau konsert dalam masjid, bukan kata konsert lah kan, qasidah dalam masjid dengan bergendang, kita benarkan dengan bebas. Sebahagian kadang-kadang duk buat benda ni, kita biarkan. Atas alasan cinta Nabi. Cinta Nabi yang sebenar, cinta Nabi SAW yang sebenar ialah apabila kita menekuni hadis-hadisnya, menekuni wahyunya yang dibawa olehnya, dan juga mempertahankannya dan mengamalkan sunnah. Itulah sebenarnya betul-betul tanda cinta Nabi SAW. Tuan-tuan,
Hari ni orang duk sebarkan kekeliruan pasal Islam. Bukan Islam tu keliru, dia yang keliru, dia sebarkan kekeliruan dia terhadap Islam. Lalu kita nak jawab tak boleh. Pasal apa nak jawab tak boleh? Sebab kat masjid bila kita nak jawab orang keliru. Report dekat pejabat agama. Pejabat agama pun ban kita. Tarik tauliah kita. Pasal apa? Hang mengelirukan sangat, jadi tak payah. Jadi masyarakat dibiarkan berada dalam keadaan tidak mempunyai jawapan terhadap kekeliruan yang disebarkan. Kekeliruan yang disebarkan dan mereka tidak mendapat jawapan. Ini yang berlaku di zaman ni yang kita kena ubah, tuan-tuan. Kita dah tak boleh dah hanya sekadar bila mari kuliah, hanya sekadar sebut benda lawak-lawak, membodohkan orang di sana sini. Perkataan-perkataan carut dikeluarkan, ketawa. Jadi bagi saya, tuan-tuan, ini benda yang perlu kita ubah, benda yang perlu kita kita kata apa? Kita kena sama-sama usaha supaya keadaan ini dapat diperbaiki. Ya, baik. Ma'a jahlihi fi dini, nampak? Dahlah kekeliruan disebarkan. Ma'a jahlihi bi dini, dia pula jahil dengan agama dia. Fayatruku dinahu, lalu dia pun meninggalkan agama. Bukan agama dia salah, dia yang keliru. Bukan agama dia salah, dia yang keliru. Au yataza'za'u thabatu, bergoncangnya keteguhan di dalam agama. Asal dia teguh pegang agama, tapi dah mula bergoncang. Sebab apa? Kekeliruan timbul, dia pula jahil, nak cari jawapan tak dapat. Kuliah-kuliah pun tidak begitu ilmiah. Kan? Ataupun mungkin bi'ardi duniawi, ataupun lemahnya keteguhan jiwa dia disebabkan oleh kerana kita panggil apa? Habuan-habuan dunia yang diletakkan pada dia. Habuan-habuan dunia yang diberikan kepada dia. Wa maslahatin syakhsiyah, mungkin kerana kepentingan peribadi. Dan wa asdaq waqi'in li hadzal hadis, realiti yang paling benar bagi hadis ini, huwa asrunal hadir, ialah pada zaman kita ni. Zaman di mana tiga-tiga benda ni ada. Apa dia? Pegangan agama lemah, kekeliruan terhadap agama ada, tak dijawab, dan akhirnya maslahah, kepentingan peribadi, keuntungan dunia menyebabkan seseorang itu meninggalkan agama dia. Kan? Baik. Kita tengok yang berikutnya, bab yang ke-52. Zukhrufatul masajid wattabahi biha, menghiaskan masjid dan berbangga-bangga dengan masjid. Al-aslu, kata Syekh, al-aslu anna al-masajida daurun li'ibadatillah yabniha al-'abd ihtisaban lil ajri was thawab. Asalnya masjid ni merupakan tempat untuk ibadat kepada Allah, yang mana seseorang hamba membina masjid ini ihtisaban lil ajr was thawab, untuk mendapatkan pahala. Lakin fi akhir zaman, tetapi di akhir zaman nanti, saya bani adadun minan nas al masajida wa yuzakhrifunaha wa yatabaha kullu shakhsun bi jamalin wa zakharifil masajid alladhi banahu. Tetapi di akhir zaman nanti ni, ada beberapa bilangan manusia yang membina masjid, lalu mereka ini menghias-hiaskan. Wa yatabaha kullu shakhsin, dan setiap daripada mereka itu berbangga-bangga dengan hiasan yang ada dalam masjid yang dia bina. Wa rubbama adharu dhalika fi wasailil i'lam, dan mungkin mereka menzahirkan perkara itu dalam media, media massa. Fatansarifu qulubil musallin 'anil ibadah ila an-nadhari fi zakhari. Lalu hiasan-hiasan yang melampau itu akan mengubah jiwa manusia daripada ibadat kepada tengok binaan-binaan ataupun tengok hiasan-hiasan. Ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, suara saya okey ke? Sebab suara saya dengar ke? Okey. Kalau suara saya okey, alhamdulillah. Baik.
Daripada Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Yang bermaksud tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Berbangga-bangga dengan masjid. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Wa qad hadzara 'adadun minas sahabah. Sebahagian daripada sahabat telah memberikan amaran minal insyighali bi tazyinil masajid, daripada kita menyibukkan diri menghiasi masjid, wal insyighali bidzalik, ya, dan kita menyibukkan diri dengan orang kata apa, imaratiha bil ibadah. Kita duk sibuk dengan hiasan masjid sampai kita terlupa untuk mengimarahkan masjid itu dengan ibadah wa zikir wa ta'ah, dan zikir dan juga ketaatan kepada Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pesan kepada masyarakat orang Islam pada zaman itu. Dia kata apa? La tuzakhrifunnaha kama zakhrafaha al-yahud wan nasara. Pastinya kamu akan menghiasi masjid kamu seperti mana Yahudi dan Nasara menghiasinya. Ini satu perkataan yang keras, kan? Kamu jangan duk ikut orang Yahudi dan Nasara yang berbangga-bangga sangat dengan tempat ibadat mereka, tapi mereka bukan salat pun. Mereka bukan beribadat pun pada Tuhan. Jadi perkara ini perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan. Kata Al-Imam Al-Baghawi, ya, dalam dinukilkan oleh Ibn Hajar, dia kata apa? At-tashyidu raf'ul bina wa tatwiluhu wa innama zakhrafatil yahud wan nasara ma'abidaha hina harrafu kutubahum wa baddaluha. Yang dimaksudkan dengan tasyyid, tasyyid tu apa dia? Tasyyid tu ialah meninggikan bangunan dan meninggikanlah, raf'ul bina, mengangkat bangunan dan meninggikannya. Wa inna ma zakhrafatil yahud wan nasara, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara menghiasi lebih-lebih tempat ibadat mereka ketika mana mereka mengubah, menyeleweng kitab mereka dan menggantikan dengan yang lain. Ya. Kata Imam Al-Khattabi, wa inna ma zakhrafatil yahud wan nasara kanaisahum wa bi'aha hina harrafatil kutub wa baddalatha fadayya'u ad-din wa araju 'ala az-zakharif aw at-tazyin. Kata Imam Khattabi, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara itu menghiasi kanaisahum wa bi'aha, church mereka, kita panggil gereja mereka dan juga biara mereka, ketika mana mereka mengubah kitab, mereka menyelewengkan kitab, lalu mereka menghilangkan agama, mereka mensia-siakan agama, dan mereka pergi kepada zakharif wa tazyin. Mereka lebih kepada kosmetik, tengok pada hiasan-hiasan. Tapi Syekh Al-Arifi ni, dia berikan perincian juga. Bukanlah maksudnya langsung tak boleh dihiaskan masjid ni. Saya tahu mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang kadang-kadang jadi gelisah juga, kan? Kadang-kadang jadi gelisah juga. Jadi dia bagi perincian sikitlah. Dia kata wa zukhrufatul masajid al-yawm laha suwar. Hiasan kepada masjid pada hari ini ada beberapa kategori, dia kata. Ada beberapa kategori. Minha naqshul judran bil alwan wal asbaq al mukhtalifah wa wad'u at-tasawir wa anwa'u as-sajjad wan nuqush wal qanadil al muzayyana al mubalagh fiha. Antaranya ialah dengan kita mengukir dinding dengan warna-warna dan celupan-celupan yang pelbagai. Tambahan pula pergi letak patung, pergi pula letak sejadah-sejadah dan juga ukiran-ukiran dan juga lampu-lampu yang dihiasi yang melampau-lampau. Ila darajatin, dia sebut, dia kata ila darajatin, sehingga kepada satu keadaan annaka law jama'ta qimata zakharif, kalau kau himpunkan nilai hiasan tu wa takalifa as-sariyat al-bahidah, dan kalau kau himpunkan kos-kos hiasan tu, as-saman lakanat kafiyah li bina'i iddati masajid. Dah tentu hiasan tu punya kos cukup untuk bina beberapa masjid lagi.
Ini tak boleh lah. Dia kata, yang ni yang dilarang ni. Yang mana melampau-lampau dalam hiasan. Ya, melampau-lampau dalam hiasan sehingga pada tahap membazir. Wala ya'ni hadha ihmalu al-masajid. Wa ihmal al-masajid. Tidaklah ia, bukanlah larangan ni bermaksud kita pergi ihmal. Kita pergi ihmal ni dalam bahasa Melayu ialah kita cuaikan. Kita abaikan. Bukan bermakna begitu. Bukan makna kita abaikan masjid dan kita abaikan dia punya kapet ataupun kita bina dengan binaan yang lemah ataupun binaan yang boleh runtuh. Wa innamal manhiya anhu al-mubalaghah fi tazyin. Tetapi yang dilarang oleh Nabi itu adalah kita melampau dalam hiasan wal israf fi dhalik, dan juga kita membazir. Sebab itu dalam riwayat Abu Darda kata apa? Idza zakhraftum masajidakum wa halaitum masahifakum faddimaru alaikum. Hadis ini Abu Daud. Ibn Abi Daud dalam Masahif. Syekh Albani mengatakan hadis ni riwayat ni hasan, yang mana Abu Darda mengatakan apabila kamu mula menghiaskan masjid kamu dengan hiasan yang dahsyat, wa halaitum masahifakum, dan kamu berlebih-lebih dalam menghiasi Quran kamu, faddimaru alaikum, maka kebinasaan akan datang pada kamu. Sebab apa? Sebab kamu dah mula tak fikir tentang ibadat kamu, kan? Kamu mula fikir tentang kosmetik yang sepatutnya benda tu tak payah berlebih-lebihan pun, kan? Tapi benda tu dijadikan sebagai perkara utama. Yang ni yang tak dibenarkan. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. Zukhrufatul buyut wa tazyinuha. Menghiasi rumah, ya. Tazyin tu pun mencantikkan rumah. Okey. Dia kata apa? Memperbanyakkan kemewahan dan israf wattabahi wattakabbur umurun madhmumah. Dia kata terlalu banyak kemewahan, melampau-lampau, membazir, berbangga-bangga dan takabur, itu adalah perkara yang dicela. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kamu jangan jangan membazir, kerana Allah Taala sekali-kali tidak menyukai orang yang membazir. Tetapi di akhir zaman nanti, wa fi akhir zaman yatabahan nas bisatair ats-tsaminah al-mutarrazah al-mujammalah al-mu'allaqah ala jidrani buyutihim. Tapi di akhir zaman nanti manusia akan berbangga-bangga dengan langsir-langsir mereka yang mahal-mahal, yang ditenun begitu indah, yang disangkut pada dinding masjid mereka. Daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yabniya an-nasu buyutan yuwashunaha washyal marahil. Atau kama qala dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Hadisnya sahih. Yang bermaksud Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia membina rumah-rumah dan menghiasinya seperti mana menggantungkannya dengan tirai yang mukhattat, al-muzayyan al-mukhattat, maksudnya dengan tirai yang dihias elok, yang dicorakkan. Ya, menghiasnya dengan hiasan yang cantik. Itu disebut dalam hadis. Baik. Wa ma'na al-hadis, makna hadis ini kata yukhattitunaha wa yuzakhrifunaha kama tukhattat wa tuzakhrafu thiyab. Dia kata yang dimaksudkan dengan yuwashunaha tu, dalam hadis tu disebut yuwashunaha, maksudnya mereka meletakkan garis-garis, mereka mengindahkan seperti mana cantiknya baju. Isunya bukan pada hiasan tu. Isunya adalah pada melampau-lampau sehingga membawa kepada membazir dan sifat takabur itu. Dan benda ni dia, orang kata apa, dia menjadi penyakit pada jiwa manusia, yang mana bila dah masuk penyakit ni dalam jiwa insan, melampau-lampau dalam pembaziran,
melampau-lampau nak tunjuk ke orang dia kaya, akhirnya bawa pada apa? Akhirnya bawa kepada insyighal anid-din. Sibuk dengan dunia sehingga tak sempat fikir pasal agama. Kan? Itu yang kadang-kadang orang minta infak sikit pun dia dah mula bising. Kan? Kadang-kadang lah kan, bukan selalu. Kadang-kadang kita banyak menghabiskan duit untuk hobi kita, yang mana kita tahu hobi kita ni bukanlah satu benda yang dituntut dalam agama. Bukan juga salah. Hobi ni okey lah. Kalau nak sekadar orang kata apa, nak release kan. Nak release tension dan sebagainya. Tak salah yang tu. Kan? Tapi, bila mana kita nilai balik diri kita, bila mana kita tengok balik, ya, berapa banyak kita habiskan untuk belajar agama. Berapa banyak kita habiskan untuk beli buku-buku agama. Kadang-kadang kita bayar yuran untuk ajar, untuk guru ajar anak mengaji pun. Anak kita mengaji nak belajar Fatihah umpamanya. Nak belajar baca surah-surah lazim umpamanya. Kadang-kadang kita bayar yuran cikgu tu tak lebih banyak daripada kita habiskan untuk hobi kita. Kan? Ada orang hobi dia mahal. Kan? Ada orang hobi dia mahal. Tapi dalam bab nak beri pada agama tu kadang-kadang ada yang kira. Kan? Jadi ini benda yang sepatutnya kita kena muhasabah diri. Saya pun sama. Usah kata saya duk, ini jangan kata saya duk kata kat orang, jangan kata saya sindir kat orang, saya pun sama. Kadang-kadang hobi kita, makan kita lebih banyak daripada apa yang kita infakkan untuk agama kita. Yang ni benda yang kita kena muhasabah diri kita. Kan? Kita kena banyak-banyak muhasabah. Jadi itulah yang kita kena fikirkan semula. Penyakit di akhir zaman ni, ya, penyakit di akhir zaman ni bahaya, yang boleh merosakkan jiwa, yang boleh merosakkan jiwa, yang boleh menyebabkan kita langsung tak terfikir tentang akhirat. Kita langsung tak terfikir tentang akhirat. Jadi saya tak boleh nak buka pula saya punya komputer ni, saya pun tak tahu kenapa. Okey, dah boleh. Baik. Wala ya'ni hadha, dia kata, wala ya'ni hadha hurmata wad'i satair. Bukanlah bermakna hadis ini menunjukkan kepada pengharaman untuk kita pasang lansir. Au tazyinal buyut. Ataupun bukan bermakna kita diharamkan untuk menghiaskan rumah. Jadi siri rumah yang dengar kuliah saya ni, ataupun golongan-golongan ibu dah mula risau lah. Macam mana Ustaz, tak ada pasang lansir ke? Tak boleh hias ke? Boleh. Bukan tak boleh. Innamal muharram huwal israf. Yang diharamkan itu ialah membazir fi dzalik wa tabdziril amwal, dan juga membazirkan harta, melampau dan membazirkan, wal khuyala dan juga sombong, dan juga takabur, wal mufakhara bihadza, berbangga-bangga dengannya. Yang itulah yang dilarang. Maksudnya di akhir zaman nanti ni, manusia ni dia orang dah mula untuk fikir pasal dunia je dah. Tak ada fikir dah pasal akhirat ni. Tapi saya tengok kuliah hari ni, masya-Allah ramai juga kan. Ramai yang nak dengar kuliah tentang tanda kiamat ni, maksudnya masih ingat ke akhirat lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan, walaupun waktu cuti panjang ni kan. Waktu cuti panjang ni tuan-tuan masih lagi boleh berteleku, kata orang Melayu kan. Masih lagi boleh duduk dekat depan komputer masing-masing, depan handphone masing-masing, dengar kuliah. Masya-Allah, ini satu kurnia daripada Allah. Ketika mana manusia sebahagiannya mungkin tersibuk dengan urusan dunia mereka, tuan-tuan masih lagi boleh untuk duduk mendengar sebahagian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. So hadis-hadis yang kita baca ni, ya, terlalu melampau dalam menghiasi masjid, terlalu melampau dalam menghiasi rumah, ini semua penyakit. Penyakit cintakan dunia dan tak fikir pasal akhirat. Tapi sekali lagi saya nak tekankan, bukan tidak dibenarkan untuk menghiaskan. Boleh. Tetapi yang menjadi masalah itu bila sampai kepada tahap membazir dan sampai kepada tahap berbangga-bangga dan riak. Itulah yang dilarang oleh agama. Kalau setakat kita nak hiaskan rumah bagi elok mata sikit, bagi selesa duduk, tu tak ada masalah. Itu dibenarkan. Ya, tetapi di akhir zaman nanti akan muncul orang yang terlalu berbangga-bangga, benda tu dia tak perlu pun, tapi saja je saya buat Ustaz. Pasal apa? Barulah orang nampak saya ni ada style lagi.
Ini bahaya. Yang ni perlu diubati segera kerana ini adalah penyakit jiwa. Kita masuk kepada bab yang ke-54. Kasratus sawa'iq inda iqtirabi sa'ah. Banyaknya berlaku kilat, petir ketika mana dekatnya kiamat. Wa hadha aidan min alamati sa'ah wa yakthuru mautun nasi qatlan bisawa'iq. Dia kata ini juga merupakan tanda kiamat. Ini merupakan di antara tanda kiamat. Wa yakthuru mautun nasi qatlan bisawa'iq. Dan banyak manusia akan mati disebabkan oleh kerana dipanah petir. Hadisnya ialah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takthuru as-sawa'iq 'inda iqtirabi as-sa'ah hatta ya'ti ar-rajul al-qawm fayaqul man su'iqa qibalakum al-ghada fayaqul su'iqa fulan wa fulan wa fulan. Hadis ni riwayat Ahmad. Hadis ni tuan-tuan sanad dia dhaif. Hadis ni sanad dia dhaif, tapi ya terdapat jalur lain. Sebab tu bila saya tengok ini nampak macam dhaif. Lepas tu saya pun check, saya nampak guru saya Syekh Shu'aib Al-Arnaud dia menilai hadis ni dalam Musnad Ahmad sebagai sahih. Walaupun ada perawi yang lemah dalam sanad dia. Kan? Muhammad bin Mus'ab dalam sanad dia tu lemah. Tapi bila saya tengok dia punya takhrij, bila dinilai balik dia kata di sana ada jalur lain bagi hadis ni, yang mana ada seorang ulama hadis nama dia Abu Shaykh meriwayatkan hadis ni dalam kitab Al-Azamah daripada jalur Qurah bin Habib. Jadi ada dua jalur lah. Jadi hadis yang dhaif ni terangkat kategori bila disokong. Riwayat Abu Shaykh tu riwayat sanad dia okey. Sebab itu Syekh Al-Arifi letakkan dalam kitab ni. Ya. Ini salah satu daripada petanda lah. Petir berlaku dan ramai orang mati disebabkan petir tu. Taksuru sawa'i. Nabi SAW kata, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana maksud hadis ni ialah taksuru sawa'i. Nabi kata akan berlaku banyak petir. Inda iqtirabi sa'ah. Ketika mana hampirnya kiamat. Hatta ya'ti ar-rajul qauma. Sehingga seorang lelaki mendatangi sesebuah kaum, fayaqulu man su'iqa qibalakum al-ghadah. Dia pula boleh tanya, siapa yang kena panah kilat daripada kalangan kamu siang tadi? Fayaqul su'iqa fulan wa fulan wa fulan. Mereka pun kata dipanah fulan ni dipanah petir. Baik, kata Syekh, wasa'iqa hiya shahnah karabaiyah kabirah tantaliqu minas sama' ma'ar ra'd wal barq. Yang mana sa'iqah ni merupakan cas elektrik. Dia kata sa'iqah, apa itu sa'iqah? Sa'iqah itu ialah cas elektrik. Yang mana cas elektrik ni dia punya cas yang besar, dia datang daripada langit bersama dengan guruh dan juga kilat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan puak Samud dengan sa'iqah. Allah Ta'ala membinasakan puak Samud ni dengan sa'iqah, dengan petir ni lah. Qala azza wa jal, wa amma Thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda fa'aqadhathum sa'iqatul 'adhabil hun bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fussilat menceritakan kepada kita tentang keadaan kaum Thamud yang mana mereka ini telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebabkan oleh kerana mereka ini kufur kepada Allah. Allah kata apa? Wa amma Thamud, adapun kaum Thamud, fahadainahum, kami beri petunjuk kepada mereka. Kami tunjuk kepada mereka mana satu betul, mana satu tak betul. Kami hantar nabi kepada mereka, yang mana nabi ini telah melakukan kerja dengan sehabis baik. Nak tunjuk kepada mereka apa yang mereka lakukan itu adalah salah, supaya mereka tinggalkan kekufuran. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tetapi mereka ini lebih suka buta berbanding hidayah. Ama ni sesatlah, kan? Sebab tu orang buta dipanggil a'ma, sebab dia tak nampak. Mereka pilih untuk tak nampak berbanding hidayah. Hidayah tu nampak, hidayah tu cahaya. Fa akhadathum sa'iqatul 'adab, lalu mereka pun
dipanah oleh peti azab yang hina, yang bukan peti itu hina, yang menghinakan, bima kanu yaksibun, ya, ya, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi bala bencana ni turun, ataupun kita kata musibah ni turun, dia ada beberapa kategori lah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat darjat. Ada waktu Allah Ta'ala nak angkat darjat. Ini untuk orang-orang yang saleh. Kalau kita terkena musibah, kita tengok balik keadaan kita. Waktu tu kita tengah berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah ataupun tidak. Kalau kita berada di atas ketaatan kepada Allah, mungkin Allah Ta'ala nak angkat darjat kita lagi dengan dia menyucikan dosa-dosa kita dengan kesabaran yang kita laksanakan di sebalik atau selepas daripada musibah itu datang. Tapi kalau dalam keadaan musibah tu datang, kita lupa Tuhan, ataupun kita tengah buat maksiat, itu kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri bala pada kita, supaya kita beringatlah. Jadi ini yang Allah Ta'ala hantar ni kepada, bala ni lah yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum Samud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi dalam surah Fussilat juga. Tadi Fussilat ayat 17, ni Fussilat ayat 13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Oleh itu, kalau mereka yang musyrik itu berpaling kepadamu wahai Muhammad, faqul, katakan kepada mereka, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Aku memberi amaran kepada kamu tentang petir yang akan datang seperti mana petir itu telah kena pada kaum 'Ad dan juga kaum Thamud. Jadi hadirin mukminin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, petir ni Allah Taala turunkan dah kepada 'Ad dan Thamud, kan? Bahkan Allah memberikan peringatan kepada kaum kita, kaum Nabi Muhammad, kaum yang hidup selepas diutuskan Nabi Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala suruh orang-orang yang Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada orang-orang yang tak mau beriman dengan dia, kalau kamu berpaling, aku memberi ancaman kepada kamu. So kita dapat beberapa manfaat lah, faedah daripada hadis, daripada ayat Quran ni. Yang pertamanya, kerja Nabi bukan hanya menceritakan benda yang gembira saja. Kerja Nabi ada kalanya memberikan amaran dan ancaman bagi orang yang tak mau ikut dia. Sebab tu dakwah ni bukan hanya sebut benda-benda yang orang suka, orang tenang semata-mata. Sebab ada juga orang kata kat saya, dia kata, Ustaz, pasal apa Ustaz banyak haters, kata, kan? Saya tengok wall Ustaz lain tenang je. Saya kata memanglah sebab saya bidang hadis. Jadi kadang-kadang saya kena sebut juga pasal hadis-hadis ni. Hadis tak sahihnya, hadis palsunya kena sebut. Jadi bila ada pengikut-pengikut ustaz tertentu yang tak boleh terima, dia marah. So dia mari dekat Facebook saya, dia maki-maki, kan. Tapi itulah tugas nak buat macam mana, tuan-tuan. Kan saya pun ada kesilapan juga. Dan saya juga mengharapkan orang lain tegur saya juga, kan. Tapi ada juga yang komen macam ni, dia kata, tengok kat orang lain murni-murni je. Dakwah macam tu lah yang kami suka. Dakwah bukan macam tu. Dakwah bukan yang orang suka saja. Dakwah apa yang Allah dan Rasul suka. Kan? Kalau satu tahap kita kena bercakap benda yang orang tak suka, tapi Allah Ta'ala suruh kita bercakap, kita kena bercakap. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberi amaran lagi, untuk memberi peringatan tentang azab yang bakal menimpa. Ya. Wa liquwwati hadhihi sa'iqah sammaha Allah azza wa jalla bitaghiyah. Oleh kerana kuatnya petir yang pernah turun kepada kaum yang terdahulu ni, Allah Ta'ala pernah namakan petir itu dengan tariyah. Apa itu tariyah? Yang menghancurkan, yang dahsyat. Tariyah ni biasa melampau, yang dahsyat lah. Faqala azza wa jalla fa amma Thamud fa uhliku bitariyah. Surah Al-Haqqah ayat 5. Adapun Thamud, mereka itu pernah dibinasakan dengan petir yang tariyah. So, kenapa petir ni turun dekat-dekat nak kiamat nanti ni? Itu persoalan dia. Berkemungkinan kerana maksiat yang berleluasa. Maksiat yang berleluasa menyebabkan manusia lupa agama, lupa ibadat,
mengutamakan nafsu, mengutamakan syahwat, maksiat berleluasa, mungkin Allah Ta'ala turunkan azab disebabkan itu yang berupa peti. Boleh jadi juga disebabkan oleh kerana ha, keadaan dunia yang pada waktu itu telah pun tidak stabil. Kerana kita semua tahu di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang matahari nak naik daripada barat, kan, Dukhan akan keluar. So matahari terbit pada barat ni, dia menunjukkan sistem tu dah tak berapa nak stabil sebab dia nak hancur dah. Kerana sistem solar kita ni, sistem suria kita ni, dia dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Allah cipta. Dia makhluk, kan. Kalau ikut sains, ribuan, mungkin jutaan tahun kot telah dicipta. Tapi dia mesti ada tempoh limit dia. Sebab dia makhluk, dia bukan Tuhan. Sampai masa dia akan binasa. Jadi bila nak binasa tu dia akan rosak dulu. Kan, kalau kita beli jam, alat-alat elektronik ni, sebelum nak mati dulu, dia pening lah dulu kejap. Macam beli jam ke apa, sebelum dia nak mati betul-betul, dia akan slow dulu, kan. Itu sifat makhluk. Jadi samalah macam sistem kita ni. Sampai satu masa dia akan pergi kepada tahap tak stabil. Jadi sebab itu Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang tokoh hadis daripada Yaman, dia ada sebut, dia ada kaitkan yang bagi saya macam bila saya dengar dia punya tafsiran tu macam amazing jugalah. Sebab Nabi SAW pernah sebut tentang kedatangan Dajjal di akhir zaman. Yang mana Dajjal ni ketika mana dia datang nanti, hari pertama dia tu panjang. Yaum kasana. Nabi SAW kata Dajjal ni dia punya hari, satu hari pertama dia turun tu yaum kasana. Satu hari dia tu macam setahun. Kan? Jadi bila satu hari macam setahun, tu sahabat tanya tu, boleh tak kami solat sehari saja? Hari pertama tu macam setahun. Wa yauman ka syahr, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu. Sahabat tanya, dah kalau dah setahun sehari, sehari tu panjangnya macam setahun, boleh tak kami solat sekali je untuk subuh? Panjang sangat. Nabi SAW kata apa? Uqduru lahu qadrah. Kamu kena kira. Tetap kira 24 jam juga. Syekh Abdul Majid Az-Zindani kata, hadis ini mempunyai isyarat. Sebab apa? Sebab kan dekat nak kiamat nanti matahari terbit daripada barat. Jadi sebelum matahari terbit pada barat, dia akan slow dulu. Dia akan slow, baru dia pusing balik. Baru dia pusing terbalik. Kan? Jadi bila slow tu yang hari Dajjal tu panjang, itu dia punya tafsiran lah. Wallahu a'lam betul kita. Tapi bagi saya menarik lah. Nak kata dunia di akhir zaman ni mungkin dah tak stabil lah. Kan? Bukan kata mungkin, confirm dah tak stabil lah. Mungkin itu juga penyebab kepada banyaknya berlaku petir yang akan muncul di akhir zaman dan ramai orang dipanah petir pada waktu itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi saya tengok itulah yang boleh saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan, sekejap saya letak nota sikit, takut saya lupa untuk kuliah akan datang. Sekejap. Okey. Sebelum saya tengok pada soalan. Okey. Kita tengok soalan. Banyak soalan ni.
Sekejap saya tengok yang mana saya boleh jawab lah. Okey. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Apa maksud menjual agamanya bagi mencari keuntungan dunia? Terima kasih. Baik. Menjual agama untuk keuntungan dunia ni maksudnya dia jual prinsip agama semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Kita tengok berapa ramai manusia yang sanggup jual fatwa membenarkan sesuatu yang diharamkan oleh agama hanya semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Hanya semata-mata untuk mendapatkan habuan pemerintah, umpamanya. Itu maksud menjual agama untuk mencari keuntungan dunia. Ini pernah dilakukan oleh padri-padri, pendeta-pendeta Yahudi, yang mana mereka ini menulis kitab dan mendakwa itu daripada Allah, sedangkan mereka inginkan habuan daripada orang ramai apabila mereka melakukan perkara itu. Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf banyak-banyak kalau soalan saya ini lari dari tajuk yang kita bincang. Saya nak tanya, kebiasaannya kita menghabiskan bacaan doa dengan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, tetapi seeloknya kita letak sayyidina ataupun tidak, mohon pencerahan. Kalau dalam salat Nabi SAW ajar untuk tidak menambah. Nabi ajar tak ada tambahan sayyidina. Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Ibrahimiyah dalam tasyahud kita, dalam hadis tak ada sayyidina. Para ulama berbeza pendapat boleh ke tidak untuk letak sayyidina. Sebahagian ulama kata dah Nabi tak ajar, tak payahlah letak. Ada yang kata kita letak kerana hormat. Hormat Nabi lebih utama. So ada yang kata elok letak, ada yang kata tak elok letak dalam solat. Wallahu a'lam, saya cenderung untuk kata tak perlu letaklah sayyidina kalau dalam solat. Sebab apa? Sebab Nabi tak ajar. Kalau benda tu bagus dah tentu Nabi ajar kita. Takkan Nabi nak ajar benda tak bagus kan? Itu betul. Kalau di luar daripada salat, kita nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Kecuali kalau kita nak baca salawat Ibrahimiyah di luar salat, kan itu yang baik, yang terbaik yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak melazimi. Ya, kalau kita nak melazimi dia punya kata apa? Ajaran Nabi SAW yang sunnah itu, tak letak tu lebih bagus. Tapi kalau letak, kita tak bantah. Kerana ada perbahasan ulama khilaf dalam masalah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, adakah dibenarkan bagi seseorang lelaki untuk menegur kesalahan perempuan ajnabi secara personal? Tidak kira secara bersemuka atau secara maya, seperti WhatsApp dan sebagainya. Saya tak pasti apa yang dimaksudkan ni, tapi kalau nak menegur secara direct, tanpa ada orang kata apa, ucapan-ucapan yang mengandungi syahwat, ucapan-ucapan yang mengandungi perkara-perkara yang tak elok, maka boleh lah tegur. Assalamualaikum, saya nak tegur benda ni tak betul, sudah. Kan? Benda ni tak betul. Jadi itu dibenarkan. Wallahu a'lam. Tengok lagi soalan. Ini ada soalan menarik ya. Adakah benar yang syahadah tidak wajib dilafazkan dalam bahasa Arab? Jazakumullah khair wa antum fazakumullah khair.
Orang yang nak masuk Islam, kalau dia nak mengucapkan syahadah, adakah wajib dia mengucapkan syahadah dalam bahasa Arab? Ulama berbeza pendapat, ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Tetapi kalau dia mampu untuk mengucapkannya dalam bahasa Arab, elok dia mengucapkannya dalam bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, untuk keluar daripada khilaf. Tetapi kalau memang dia tak mampu, maka diberikan kelonggaran untuk menyebutkan dalam bahasa apa yang dia mampulah. Kerana apa? Kerana akidah ini terbuku dalam jiwa. Syarat nak masuk Islam dilafazkan pada lidah, ya, dan ditunjukkan dengan anggota badan. Itu amalan-amalan Islam lah. Jadi kalau dia mampu, sebut dalam bahasa Arab. Kalau tak mampu, tak apa. Sebutlah dalam bahasa apa yang dia mampu. InsyaAllah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak beli kitab ni. Seller mana yang jual? Tanya admin, tiada jawapan. Apa ni, kalau nak beli buku Nihayatul Alam ni, boleh cuba untuk kontak Hadi Akmal dekat Facebook dia. Hadi Akmal. Assalamualaikum. Kita ada akidah Syairah, Maturidi dan juga akidah 3. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan akidah Ahlul Hadis? Akidah Ahlul Hadis ialah akidah Hanabilah. Hanabilah, yang mana akidah ini akidah yang dipelopori oleh Imam Ahmad pada zaman Mu'tazilah kuat dulu. Ya. Jadi akidah ini ialah akidah yang menerima saja apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis, tanpa mentakwilkannya dan tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, tanpa membayangkannya. Itulah akidah Ahlul Hadis ataupun akidah Al-Hanabilah. Assalamualaikum. Apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, adakah kita akan dibangkitkan dalam keadaan terakhir kita mati atau keadaan lengkap, muda? Kalau kaki kena potong, insya-Allah kita akan bangkit dalam keadaan yang baik. Kita doalah kerana orang saleh akan bangkit dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Assalamualaikum. Siapakah Nabi di masa kaum Samud? Kaum Samud bersama dengan Nabi apa tuan-tuan? Nabi Saleh. Nabi Saleh, yang mana mereka ini tinggal di Madain Saleh di Saudi pada hari ini. Yang mana Nabi SAW, Nabi kita SAW pernah lalu di kawasan Madain Saleh tu, di kawasan Hijr tu, yang mana Nabi mempercepatkan. Nabi mempercepatkan perjalanan Nabi kerana Nabi tak nak duduk lama-lama dekat kawasan yang pernah dikenakan azab. Oh, ni pun ada yang tolong jawab. Terima kasih Tuan Syah. Tolong jawab, saya tak perasan baru perasan. Ni ada yang tanya pasal Azrul Hisham, tanya pasal Ya'juj Ma'juj. Tunggulah kejap kan. Tunggu, nanti kita akan masuk bab tu nanti insya-Allah. Ya, tapi memang Ya'juj Ma'juj akan diturunkan penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hidung mereka, yang mana mereka akan mati kesemuanya. Assalamualaikum. Perempuan solat di rumah lebih afdal. Betul. Solat perempuan di rumah lebih afdal daripada solatnya di masjid, tapi dia dibenarkan untuk hadir ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Ya. Kamu jangan halang orang, perempuan-perempuan ni untuk hadir ke masjid Allah. Bolehlah hadir, tapi afdalnya di rumah, walaupun berseorangan. Kerana perempuan tidak digalakkan keluar. Tapi kalau dia pergi boleh. Cuma dalam keadaan tidak berwangi-wangian dan tidak berhias-hias, kerana dia akan menarik pandangan manusia. Assalamualaikum. Bolehkah seseorang mengambil wuduk ikut mazhab Syafi'i lalu solat ikut Hanbali? Atau bila wuduk ikut mazhab Syafi'i, maka solat wajib kena ikut mazhab Syafi'i? Dia gini, kalau kita memang melazimi satu mazhab, jadi kita lazimlah mazhab itu. Tapi kalau kita tak melazimi satu mazhab, sebaliknya kita belajar tu kita tengok yang ni tepat,
Cuma kita dalam masalah ni setuju dengan mazhab Hambali. So kita ikutlah. Walaupun kita salat ikut Syafi'i, tapi kita pilih Hambali dalam bab wuduk kerana kita yakin dan percaya inilah kehendak Allah dan Rasul, kita boleh tu. Kita boleh amalkan, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan, cuba tengok. Dalam bab zakat, tuan-tuan, syaratnya, rukunnya, segala-gala hukumnya tuan-tuan ambil Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi bila bayar, tuan-tuan ambil mazhab Hanafi. Bayar pakai duit. Itu tak ada masalah. Ya? Ustaz, lah soalan, tolong bagi tips sempena dekat PRU ni kita nak undi siapa? Undi manusia yang amanah, yang jujur. Kalau ikut saya lah, undi amanah, jujur. Parti ni bagi saya nombor 2. Sekejap lagi nanti mereka boleh pakat-pakat lain pula lepas PRU. Kita undi sekali dapat 3 PM. Jadi, yang ni pilih yang ada kaliber. Yang ada berkaliber. Okey. Ustaz, isteri di rumah ada anak lelaki umur 8 tahun. Adakah anak lelaki tersebut jadi makmum? Kenapa apa lelaki nak jadi makmum? Anak lelaki umur 8 tahun sudah mumayyiz, dia jadi imam pada ibu dia. Kerana di dalam hadis ada budak yang mumayyiz menjadi imam kepada kaum dewasa. Itu cabaran untuk kita pula lah. Kena didik anak kita yang mumayyiz tu untuk jadi imam kepada ibunya, dapat pahala berjemaah insya-Allah, ya. Tapi lebih baik kalau kita bawa anak lelaki kita tu di masjid sama kita. Itu lebih baiklah. Wallahu taala a'lam bissawab. Itulah soalan yang boleh saya jawab. Banyak soalan hari ni alhamdulillah. Kalau ada yang terlepas tu saya minta maaf sangat-sangat. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada yang hadir, ramai yang hadir malam ni alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga kepada Nur Islam Academy yang menganjurkan majlis kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf salah silap kalau ada terkasar bahasa.